For the first speaker tadi kita ada Mr. Gary, betul, the Chinese. Kita ada speaker kita yang kedua, the Indians, Datuk Dr. K. Motobalu. Dan kita sambung speaker kita yang ketiga, Mr. Brian. Jadi untuk speaker kita yang keempat, saya bawakan khas untuk anda. Dia adalah member of the Selangor State Legislative Assembly Woman, Adun Bandar Utama. I proudly present to you Puan Jamalia Jamaluddin. Assalamualaikum, selamat malam, 大家晚上好。Mungkin ramai yang tak kenal saya Jamalia Jamaluddin. Saya diimport lah daripada Kerajaan Negeri Selangor sebagai speaker pada hari ini. Saya tadi ada dengar apa tu, Shermaine ada katakan ramai yang hadir hari ini demi YBO. So 我知道可能这里有 YBO 的粉丝啦，有没有？有啊，还是害羞。So 我今天其实是 last minute 代表他也不是 YB 了，代表我们Puchong的候选人呐，Saudari Yobiin 杨美莹来这里讲座一下，因为她的 schedule 她真的是，虽然她现在怀住孕她还是把她 schedule 排到满满的，所以她今天就是赶不过来，因为她在Puchong有她自己的那一个演讲啦。很重要嘛，因为还是Puchong的calon一定要在那边。Jadi sebenarnya saya hadir pada hari ini adalah untuk menggantikan YBO tadi saya ada katakan. Kerana ada orang kata ada peminat Saudari Yo yang ada pada hari ini. Jadi oleh kerana Saudari Yo dia terpaksa hadiri ceramah di Puchong. Dia memang susun semua jadual dia penuh, padat, walaupun dia sekarang tengah syarat mengandung, tapi dia susun sehingga penuh. Jadi hari ini oleh kerana ada miscalculation sikit, dia tidak dapat hadir. Dia wakilkan saya sebagai pengarah kempen dia. Macam mana saya boleh jadi pengarah kempen dia? Kerana sebelum ni dia merupakan ahli Dewan Negeri untuk Dun Damansara Utama. Dun Damansara Utama itu sebenarnya adalah tempat yang saya menjadi wakil rakyat sekarang. Jadi sekarang selepas persempadanan, dia digelar sebagai Dun Bandar Utama. Jadi boleh katakan dia ni sifu saya lah. So apabila beliau bergerak untuk bertanding pada tahun 2018 di Johor, kerana saya pernah menjadi ahli majlis di MPPJ dan juga menjadi pegawai KAS ataupun pembantu KAS beliau, saya diamanatkan untuk menggantikan beliau sebagai calon di Dun Bandar Utama. 我因为这样子，所以这一次他从Buckley 回到来Selangor， 要做Selangor的候选人，国会候选人，所以我觉得这是我的本分，来帮助曾经是我的前老板，也是可以算到是我的前师傅。Saya hari ini berdiri di sini. Sebelum ni saya sebenarnya ada pergi banyak ceramah. Sebelum ni tadi daripada Kepong sehingga ke Seputih, sehingga ke Lembah Pantai hari ni. Jadi saya nak, rasanya lepas ni mesti ada yang menjerit-jerit juga. Saya tak jerit lah, nanti suara saya tak mampu nak jerit lagi untuk ceramah yang esok, lusa dan sebagainya, sebagai backup speakers untuk Saudari Yobi. Tapi apa yang saya nak katakan di sini adalah banyak perkara yang dijeritkan itu sebenarnya merupakan suara hati rakyat Malaysia. Contohnya tadi saya nampak Saudara Brian tak henti-henti kata harga ayam ini dah naik, harga daging dah naik, sayur semua naik, cuma gaji tak naik-naik. Betul tak? Setuju tak? Saya rasa pandangan kita terlalu pendek lah. Kita tengok harga ayam, tengok harga daging sebagainya. Kita kalau nak banding dengan menteri kita, bekas menteri-menteri, Perdana Menteri yang kita ada, kan? Bilion-bilion duit yang dicuri tu, I pun tak tahu macam mana nak kira dah. Betul tak? 他偷到我都不知道要怎么算了，你知道吗？我去到每一个演讲，我会讲这个偷了几 billion， 那个偷了几 billion，
然后有些人讲，哎，你私下全部讲华语了，我就问，哎，其实哦，1个 billion 等于多少钱啊？啊，同志们可以告诉我一下吗？1个 billion 中文怎样讲啊？那我是混血啊。Apa tu mak saya Cina, ayah saya Melayu. Kadang-kadang I memang boleh cakap Mandarin sikit lah, tapi I belajar kat sekolah kebangsaan. So sometimes I confused. Sebab Cina ni kan kadang-kadang susah lah bahasa tu. 1 billion tu I tak tahu. 1 billion in Mandarin 多少钱呢？啊？10亿啊？10亿啦！我之前讲1000万，别人讲不是，然后又讲1亿，也不是10亿，10亿。Saya pergi mana-mana pun saya dengar orang ceramah pasal Najib Razak. Kenapa sekarang Najib Razak popular? Sebab dia baru kena tangkap. Betul tak? Ha? Dia baru kena tangkap kerana apa? Dia baru kena tangkap kerana kes rasuah dia nak deny macam mana pun susah. Boleh ke dia cakap duit masuk kat dalam akaun dia tak tahu? Saya tak tahu apa logik tu. Tak kira lah you Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, you isteri Perdana Menteri ke. Macam mana dia? Kalau esok tiba-tiba lah, katakan ada orang yang baik hati nak menderma lah kan. Janganlah cakap 2 juta ringgit ke 3 juta ringgit. Derma 100 ribu ringgit kat personal account I pun dah takut. Apatah lagi berbilion-bilion. Tapi hari ni saya tak nak cakap tentang Perdana Menteri. Perdana Menteri ni kan, bekas Perdana Menteri. Bila kita cakap tentang bekas Perdana Menteri, apabila sebelum ni bila dia ditangkap, I nampak anak dia keluar statement kat Insta. Bukan statement lah, dia keluar gambar. Ya Allah, ayah saya rindukan minuman apa? Ada orang tahu tak? Starbucks, ya Starbucks. Tapi apa nama minuman tu? Caramel macchiato. Caramel, ni mesti peminat. Ha? Saya pergi Starbucks, saya pandai order kopi je. Caramel semua tu saya tak ingat. Caramel macchiato. Ada orang rasa, oh kesiannya, dia tak dapat minum caramel macchiato. Ni kalau nak suruh rakyat main cakap ni, belum tentu lagi orang pandai cakap. 他爸爸偷了那么多钱进监狱，想拿到人民的同情，竟然讲，哎呦，我爸爸好想念 Starbucks 的咖啡。我真的是觉得有时候啊，这一些 publicity 啊或 propaganda 要做好人民跟你的想法是不一样的。Saya nak cakap, dia tengah rindukan Starbucks lah, caramel macchiato Ini jangan gelak, I pun rasa nak tergelak. Kerana apa? Rakyat kat luar kelaparan, curi Milo kat KK, kena penjara bertahun-tahun. 2 tahun, 3 tahun, curi berapa? RM20, RM30. Dia, isteri dia, orang cakap ada backbreaking, colour dia macam-macam, colour dia rainbow. 他的那个 backbreaking 啊，我每一次都跟别人讲，哇，这一个 backbreaking collection， 你以前看到那个 news 出来有多少个 bag， 多少个 bag， 我讲哇，这个可以开店了哦，他可以做那个 breaking bag 的代言人了。我今天爱什么颜色呢？明天爱什么颜色？他的鞋子。可能他没有菲律宾的那个总统之前的那个老婆那么爱鞋子啊，可是我相信他的鞋子可以开连锁店的。Backbreaking Rosmah ada tu, dah boleh buka kedai saya rasa. Dan bila orang cakap, mana dapat duit buka backbreaking ni? Ini bukan saya cakap lah, dia yang cakap simpan duit sejak kecil. Kita patut dapatkan tips ni. Rakyat mahal ini simpan duit berpuluh-puluh tahun. Jangan cakap 1 beg, setengah beg pun tak dapat beli. 所以今天我觉得身为一个年轻人，我们坐在这里，我看到有几个年轻人，或者是站在，或者是有一些父母，我看到在这里，你知道吗？这一次选举是非常非常非常重要。
Saya rasa sebagai anak muda, sebab sekarang saya kenal anak muda semua cool, ada style. Saya ni dah kira nak hampir tak muda dah. So anak-anak muda yang terutamanya kali ni undi 18. Banyak anak muda saya tengok ada peluang untuk suarakan pendapat untuk negara. Dan ada anak-anak muda yang rasa, saya tak tahulah nak undi mana. Saya tak tahu nak undi mana sebab apa. Saya rasa macam Pakatan Harapan pun sama, Barisan Nasional pun sama, tak ada beza dan sebagainya. Tak nak undi lah. Kalau undi nanti macam, kalau saya tersilap undi macam mana? Saya dah tak boleh bersuara dah. Tapi saya nak tanya, apa yang akan berlaku selepas 19 November? Apa? Selepas tamatnya tempoh pengundian, apa yang akan berlaku? Ke semua orang tak tahu. 过了11月19号，不管你投哪里，不管你投希望联盟也好，你投国珍也好，或者是你没有投都好，有一件事情，我不用做算命的我都会知道。Tak kira anda undi ataupun tidak, selepas 19 November, satu kerajaan bakal ditubuhkan. Tak kira kerajaan tu Barisan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional, warisan satu kerajaan yang akan menentukan nasib rakyat untuk 4 tahun hingga 5 tahun yang akan datang bakal ditubuhkan. Dan kerajaan ini akan menentukan sama ada mereka akan menggunakan peruntukan dana rakyat ini sebaiknya ataupun tidak, akan membantu rakyat ataupun membantu diri sendiri. Dan perkara ini amat penting, terutamanya untuk anak muda. Anak muda jangan rasa pilihan raya pada kali ini tak penting. Saya nak kata kat sini, pilihan raya pada kali ini akan menentukan polisi yang akan terjadi 4 hingga 5 tahun yang akan datang. Dan polisi yang berkaitan dengan anak muda yang sangat penting adalah polisi pendidikan, polisi tentang pendapatan, polisi tentang pekerjaan, polisi tentang kebajikan. Semua polisi ini bergantung kepada wakil calon rakyat yang kita nak hantar ke parlimen. Dan saya rasa semua boleh tengok TikTok, semua boleh tengok Facebook, dan kita boleh akses kepada sidang parlimen. Dan kita tahu kualiti yang ada pada ahli-ahli parlimen sebelum ni yang duduk di dalam parlimen. Bukan saya cakap, saya tengok daripada sidang parlimen. Wakil rakyat, ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Apa isu yang dibawa? Sentimen perkauman, sentimen isu agama, menjadikan ia ni sebagai satu senjata. Kadang-kadang hina wanita, ahli parlimen wanita yang ada dalam sidang parlimen. Tapi kalau suruh jawab soalan, tak ada siapa pun nak jawab. Betul atau tidak? Betul ke tak? Kalau ada siapa yang rasa tak betul, Google je komen racist. Tengok ahli parlimen mana. Komen yang berkaitan dengan komen-komen seksis. Tengok ahli parlimen yang mana. Kita nak wakil rakyat yang keluar ni cakap tentang polisi rakyat, cakap tentang isu rakyat mahal. 所以我觉得有时候很奇怪人的思想。第一，他会觉得我不想做选择，因为两边我都不喜欢。好像我刚才所说，两边你都不喜欢，起码会有一边是要做政府。Saya nak tanya hari ini, sekiranya kita tak pilih kerajaan, adakah esok hari ini tak akan ada kerajaan? Benda ni anak muda kena ingat. Ini tentang masa hadapan, bukan setakat 4-5 tahun. Sebab polisi ni, kalau curi duit rakyat ni, impak dia, kesan dia 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi saya rasa ini merupakan satu pilihan yang jelas. Kenapa saya cakap jelas? Ada orang cakap, oh BN sama, PN sama, ahli politik mana yang tak rasuah dan sebagainya. Saya nak tanya, ahli
politik ataupun calon mana daripada Pakatan Harapan yang mampu rasuah berbilion-bilion? Ada tak? Berbilion-bilion tu tadi harga ayam RM10, RM20. Saya nak tanya, ada orang yang pandai matematik kat sini, kalau you ada 1 bilion boleh beli berapa ayam? I boleh sponsor satu Malaysia rakyat, satu ayam. Satu kali esok saya sponsor lagi. Dan lusa saya sponsor lagi. Bandingkan sekiranya 1 bilion yang diambil tu adalah untuk membantu rakyat. Berapa banyak rakyat yang dapat dibantu ketika mengalami kesulitan hidup semasa tempoh pandemik. Ini adalah isu anak muda. Ini termasuk isu kaum wanita, isu ibu-ibu yang ada kat sini pada hari ini. Jadi saya rasa sekiranya kita mahukan masa hadapan yang lebih baik untuk Malaysia, kita tidak boleh berdiam diri. Tadi saya asyik-asyik nak cakap, saya nak cakap pasal orang lain. Sebenarnya saya nak cakap pasal menteri. Okey. Ni tentang Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri ni, Zahid Hamidi, Najib, semua orang dah tahu. Tapi menteri dari belah sana ada kes. Menteri je tahu, bukan timbalan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri. Kes dengan isteri tentang harta. Isteri minta 1 bilion. Menteri ada 2 bilion. Ni bukan saya cakap, saya Google. Saya Google senang je. Menteri 1 bilion, Menteri 2 bilion. Keluarlah dia nanti isu Menteri 1 bilion, 2 bilion. Ini saya tak tipu. Termasuk bila pada sidang MIC yang lepas, saya tengok Zahid Hamidi berdiri di luar dan dia cakap, kali ini pentingnya untuk Barisan Nasional memenangi pilihan raya kerana sekiranya kita tak menang. Lepas tu dia tengok semua pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang ada. Tomat, bukan saya seorang je kena penjara. You kena kongsi penjara sel dengan saya. Lepas tu dia tengok Vicky. Vicky tu adalah pemimpin MIC. Dia cakap, Vicky, you pun akan kena. Dia cakap dengan gelak ketawa lah. Tapi dia ni nak pastikan Barisan Nasional menang, pastikan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional bekerja serajin yang boleh. Lepas tu dia tak tinggalkan kawan dia yang paling baik, iaitu Wee Ka Siong. 他看着回家乡，他讲魏兄啊，你也逃不到很远。我们这个 F 是可以坐在一起里面在本家热打牌。OK， 所以其实我觉得，如果你真的是爱惜人民，为人民着想的话，为什么你可以在一个 MIC 的会议里面讲，如果这一次我们没有赢，主要目的是我们全部都坐牢。那我觉得马来西亚的政治很简单，它不像国外的一些政治是什么有分不同的理念，你到底支不支持？比如说你讲在 US 啦，kalau macam kat US kita tengok politik US, dia adalah berdebatan tentang polisi. Kita sokong adanya senjata api ataupun tidak. Adalah ahli politik yang sokong, ada yang tidak. Dan juga isu-isu lain. Tapi kat Malaysia ni sebenarnya saya rasa bukan MAT pun, bukan matematik tambahan pun. Kita cuma nak pilih pemimpin yang tak korup, tak ambil duit rakyat, tak curi duit rakyat, tak jadi perompak. Kita cuma nak pemimpin-pemimpin ini lahirkan satu masa hadapan yang lebih baik. Betul tak? Ada orang cakap, oh, PH dalam 22 bulan ni ada masalah ni lah, masalah itulah. I tanya, masalah apa? Dia suruh tukar kasut jadi warna hitam. Saya tahu mungkin ada banyak topik lain yang kita tidak mempunyai pandangan ataupun fikiran yang sama. Tapi jangan lupa, kita ni manusia. Manusia ni memang berbeza pandangan. 你不用讲今天讲
我们跟那个wakil rakyat 或者是跟我们的议员有思想的分别。可能你今天回到家，你跟你对面的老公也好，老婆也好，都会有思想的分别。Ada setengah polisi memang ada perbezaan pendapat, tapi tidak boleh dinafikan apabila wakil rakyat Pakatan Harapan menjadi pemimpin, menjadi menteri, menjadi timbalan menteri, menjadi Perdana Menteri. Semua persoalan yang dilontarkan oleh rakyat dijawab. Mungkin jawapan itu tidak mampu mendapat persetujuan daripada semua rakyat, tetapi kita tidak mengelak rakyat. Kita tidak menangguhkan sidang parlimen kerana tak mahu jawab soalan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat. Saya rasa saya tak perlu bandingkan. Banding benda yang paling senang lah. Kita nak Henayo ke kita nak Rina Harun? Ada tak sesiapa kat sini nak Rina Harun? Saya pun nak tahu siapa kat sini nak Rina Harun. Siapa nak terima tips jadi Doraemon? Ada tak antara kita yang masih nak terima tips jadi Doraemon? Kita terutamanya anak muda yang tak boleh dipermainkan oleh sentimen perkauman, sentimen agama. Jangan gunakan semua isu ni untuk mengkabulkan pandangan rakyat tentang isu hidup dan mati rakyat sekarang ni, tentang isu ekonomi yang rakyat hadap sekarang ni. Makcik-makcik yang ada kat sini, saya harap makcik-makcik kalau jumpa anak makcik-makcik ke, jumpa anak kawan-kawan, bagi tahu ini adalah keputusan untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Saya ni Melayu dengan Cina saya bercampur. Mak saya Cina, ayah saya Melayu. Saya ni sering tersepit di tengah-tengah, tahu tak? Lepas saya join DAP, saya lagi tersepit di tengah. Orang tanya, banyak-banyak parti ni kenapa lah nak join DAP? Saya tanya, kenapa lah tak join DAP? DAP ni makan duit rakyat ke? DAP ni ada series collection Breaking Bad ke? Lepas tu mereka nak mainkan sentimen kaum. Kononnya DAP ni banyak Cina lah, pemimpin dia semua Cina. Sebab UMNO takutkan tak ada Melayu berani masuk DAP. Kalau Melayu berani masuk DAP, DAP akan jadi satu parti daripada kaum yang berbeza. Yang tajuk DAP ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, Democratic apa? Action Party. Democratic Action Party. Yang ada nama kaum ni MCA, MIC, UMNO. Kita nak juangkan tentang hak rakyat. Kita duduk kat sini nak cakap tentang isu perkauman agama, sambil pemimpin ke atas yang berceramah kat merata tempat ni, lepas mereka menang esok, kita gaduh kat bawah ni tentang harga ayam RM10, harga daging RM15. Yang kat atas tu, dia minum kira macchiato. Betul tak? Betul? I pun masuk, I minum Americano je. Betul tak? Jadi saya harap support ya. Support, jangan undi je. Pastikan ada pacar yang secukupnya. Pastikan kita sekiranya dapat buat sekali dengan pada tahun 2018, kita dapat buat sekali lagi pada tahun 2022. Boleh ke tak? Boleh ataupun tidak? Kita? Saya harap yang hadir pada hari ini kita perjuangkan demi anak-anak yang ada di Malaysia ini. Demi anak-anak Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, kita perjuangkan demi masa depan tanah air tercinta. Sekian, terima kasih.